Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Masyarakat Nabi Musa AS. Nabi Musa AS membawa risalah Allah bagi menghadapi penyelewengan akidah pada zamannya di negeri Mesir. Penduduknya terpesong daripada landasan tauhid yang dipegang oleh mereka pada asalnya. Mereka dikurniakan Allah dengan kemahiran menempa tamadun kebudayaan yang mengagumkan. Namun sayangnya mereka memohon pertolongan bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya daripada berhala yang diukir sendiri. Mereka juga menyembah binatang, matahari dan raja-raja yang bergelar Fir'aun. Raja-raja tersebut dianggap sebagai Tuhan. Fir'aun dengan angkuh mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Okey. Jadi kalau kita tengok, yang pertama, asal-asal manusia berada di dalam agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan yang kedua, zaman Nabi-Nabi ini di sudut kemajuan, pembangunan, projek, perkembangan memang hebatlah. Tetapi yang jadi masalahnya bukan masalah perkembangan di sudut duniawi, pembangunan, projek, kita kata kemakmuran di dalam mengurus mentadbir negara itu memang hebat. Semua zaman Nabi macam tu. Tapi yang jadi masalah, kehebatan di sudut dunia sahaja, dengan itu mereka berbangga di sudut pencapaian mereka, sehingga mereka jadi sombong, angkuh, takabur dan sesat. Dan sebahagian mereka, pemimpin-pemimpin mereka mendakwa diri sebagai Tuhan. Dan juga rakyat-rakyat pula dipaksa supaya tunduk patuh kepada mereka. Dan rakyat juga menganggap mereka itu sebagai Tuhan dan bertuhankan mereka, bukan sahaja bertuhankan kepada berhala, bahkan bertuhankan kepada manusia. Ini di antara gambaran yang terdapat di dalam masyarakat Nabi Musa alaihissalam. Okey, terus Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Thumma adbara yas'a, fahashara fanada, faqala ana rabbukumul a'la, fa'akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha." Maksudnya, kemudian dia berpaling ingkar sambil menjalankan usahanya menentang Nabi Musa. Lalu ia menghimpunkan orang-orangnya dan menyeru dengan berkata, "Akulah Tuhan kamu yang tertinggi." Maka Allah menyiksa Fir'aun di akhirat dan di dunia ini dengan azab yang menakutkan sesiapa yang mengetahuinya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. okey, kita tengok summa adbara yas'a. Apa maksud summa adbara? Adbara di sini dengan makna mereka berpaling. Berpaling daripada menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Di dalam tafsir Jalalain menyebut summa adbara, yakni anil iman, berpaling daripada keimanan, kepercayaan Nabi Musa sebagai utusan Allah, dan berpaling daripada iman, berpaling daripada mengiktiraf Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang layak disembah. Yas'a, apa maksud yas'a di sini? Fil ardi bil fasad. Mereka berpaling, mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan melakukan kerosakan. Setelah mereka sombong angkuh dengan menolak dakwah risalah yang disampaikan Nabi Musa ini, mereka berjalan di atas muka bumi dengan sombong, membunuh manusia, binatang, ternakan, tumbuh-tumbuhan, tanaman orang semua dimusnahkan, dirosakkan, hasil daripada keangkuhan. Tak beriman satu, tak terima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang keduanya, sombong. Kesan daripada sombong melakukan kerosakan di atas muka bumi. Daripada Mujahid pula, di dalam mentafsirkan ayat tadi, sebagaimana yang disebut di dalam tafsir Tabari, an Mujahid, qauluhu summa adbara yas'a, qala ya'malu bil fasad. Mereka melakukan perkara-perkara yang merosakkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa dia? Dia dapat merosakkan muka bumi Allah, membunuh orang, membunuh binatang ternakan dan merosakkan tanaman orang. Okey, terus. Dalam Al-Quran banyak disebutkan hujah Nabi Musa AS yang kuat dan berjaya melumpuhkan tipu daya Fir'aun, tetapi dengan kerajaan yang ada dan kekayaan yang menjadi miliknya, Fir'aun tetap menegakkan kesesatan dan mengelirukan rakyatnya. Nabi Musa AS tidak putus harapan dalam usaha dakwah yang dilakukannya. Bagi dia yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kemenangan kepada agama Islam yang dibawa baginda AS. Okey. Kekuatan, kehebatan perjuangan Islam yang dibawa oleh para Nabi dan para Rasul, kekuatannya terletak daripada mana? Terletak kepada apa? Terletak kepada hujah. Di sudut bilangan, memang pengikut Nabi ni tak ramai nak dibandingkan dengan musuh mereka. Di sudut kekuatan fizikal, di kekuatan ekonomi, harta benda, pengaruh mereka tidak miliki. Tetapi mereka miliki apa dia? Hujah. Fakta, bukti yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali mereka berhujah, berdebat dengan musuh-musuh mereka, pasti mereka diberi kemenangan oleh Allah. Sebab hujah mereka adalah merupakan wahyu. Hujah mereka, pendapat mereka adalah dibantu oleh wahyu ilahi. Sebab itu tidak ada siapa yang dapat melumpuhkan, menumpaskan hujah-hujah yang dikemukakan oleh para nabi dan para rasul. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana ighfir ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adzabal alim qala qad ujibat da'watukuma fattaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun وجوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Maksudnya, dan Nabi Musa pula beraya dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan kedua kaumnya barang-barangan perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami, kemewahan yang engkau berikan kepada mereka akibatnya menyesatkan mereka dari jalanmu dengan sebab kekufuran mereka. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan menceraikanlah hati mereka sehingga menjadi keras membatu. Maka dengan itu mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua. Oleh itu hendaklah kamu tetap menjalankan perintahku seterusnya. Dan janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui peraturan janjiku. Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang laut merah, lalu dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan. Sehingga apabila Fir'aun hampir tenggelam, berkata ia pada saat negatif itu, aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri menurut perintah. Allah berfirman, adakah sekarang baru engkau beriman? Padahal sesungguhnya engkau dari dahulu telah kufur derhaka, dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan. Maka pada hari ini kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa daripada di telan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu, supaya mereka mengambil iktibar. Dan ingatlah sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami. Selain daripada hujah yang nyata yang terang, para Nabi juga mereka banyak berdoa kepada Allah, melakukan hubungan yang kuat dengan Allah di dalam menyampaikan dakwah. Yang ni tak boleh lari. Selain daripada kita diajar supaya berhujah dengan menggunakan fakta, dalil yang terang lagi nyata. Inilah yang digunakan, senjata yang digunakan oleh para Nabi dan juga para Rasul. Yang keduanya, kita sebagai pengikut kepada para Nabi dan para Rasul kena banyak berdoa.
Di dalam dakwah tak boleh lari daripada kuat doa. Sebab yang membuka pintu hidayah ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan hujah kita yang hebat, pidato kita yang petah, cakap kita yang dapat menarik perhatian orang boleh ikut. Tak. Hidayah milik Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Kalau dengan hujah sahaja, para nabi ni semua orang akan ikut mereka. Kalau dengan hujah sahaja, padan. Bukan dengan mukjizat, bukan dengan doa, semua orang ikut Nabi lah. Hujah Nabi mana orang boleh lawan? Kerana hujah Nabi didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang didatangkan dalam bentuk wahyu. Idea hujah-hujah ini kemukakan orang kafir itu Allah Taala jawab. Allah Taala sendiri yang jawab melalui lidah Nabi SAW dan juga para rasul. Jadi di dalam ayat ini dia berdoa kepada Allah. Yang kedua, yang ketiganya Allah Taala kata dalam perjuangan dan juga dalam doa fastaqima. Disuruh apa? Fastaqima. Apa makna? Istiqamah. Dalil yang kuat, fakta, kita bagi dalil fakta. Lepas tu doa secara berterusan. Yang kedua dia istiqamah di dalam dakwah. Walaupun mendapat tentangan yang sengit, tentangan yang hebat daripada pihak-pihak musuh, tetapi istiqamah di dalam perjuangan. Yang keempat Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan kamu mengikut jalan orang yang tak reti. Ikut jalan yang orang yang reti. Sebab tu dalam Quran juga menyebut fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu sekiranya kamu tidak mengetahui. Jangan ikut jalan orang-orang jahil, jalan orang-orang yang tak reti. Dan juga di dalam yang kelima Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, bila Bani Israel dilepaskan oleh Allah, diberi peluang oleh Allah Ta'ala menyeberangi laut, Firaun pun mengikuti mereka di dalam keadaan sombong dan angkuh. Mereka rasa bila Bani Israel dapat melepasi lautan, mereka pun sama lah. Bila masuk dalam laut, Allah Ta'ala tangkupkan balik, satukan balik laut, sehingga mereka, Firaun dengan tenteranya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia hampir meninggal dunia, sampai nyawa sampai dia halkum, dia pun mengiktiraf Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan. Dekat nak mati dah. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Pengakuan Firaun bahawa aku telah beriman bahawasanya tiada Tuhan melainkan Tuhan yang telah beriman dengannya oleh Bani Israel. Sebelum ni dia tak beriman, dekat nak mati dia beriman. Kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dua keadaan manusia yang Allah Ta'ala tak terima taubat. Pertamanya nyawa sampai ke halqum, yang keduanya matahari terbit daripada barat jatuh ke timur. Saat tu Allah Ta'ala tak terimanya. Selagi belum sampai dua keadaan ini, Allah Ta'ala masih memberi peluang kepada kita, kepada manusia seluruhnya untuk bertaubat dan untuk beramal. Lalu Allah Ta'ala kata, al-ana wa qad asaita. Sekarang ni kamu nak beriman, dah nak mati tu baru kamu nak beriman, dah nak menghembuskan nafas yang terakhir, dah nyawa sampai ke halqum baru kamu nak beriman. Wa qad asaita min qablu. Sesungguhnya sebelum ni kamu tidak beriman. Wa kunta minal mufsidin. Kamu termasuk daripada kalangan orang yang melakukan kemusnahan, kerosakan di atas muka bumi. Tengok. Tak beriman sahaja dianggap sebagai melakukan kemusnahan, kerosakan. Walaupun di sudut pemerintahan, pembangunan mereka berkembang pesat. Tetapi Allah Ta'ala kata merasukkan kerosakan. Sebab apa? Rakyat jadi sesat, manusia jadi sesat dengan sebab perangai kamu. Walaupun kamu dapat menguruskan negara dengan baik. Di dalam ayat yang lain Firaun tanya, sungai-sungai yang mengalir di negeri Mesir, parit-parit yang dialirkan melalui kebun-kebun kurma, anggur dan sebagainya, bukankah ini daripada kuasa aku, daripada pembangunan yang aku sumbangkan kepada rakyat? Bukankah aku ni sebagai Tuhan? Nampak dia angkuh apabila dia dapat membina pembangunan yang begitu hebat. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu ini telah melakukan kerosakan di atas muka bumi. Wa kunta minal mufsidin. Kamu termasuk daripada kalangan orang yang melakukan kerosakan. Fal yawma nunajjika bi badanika. Kami selamatkan badan kau. Pada hari ini, ketika Firaun ditenggelamkan oleh Allah, selamatkan badan kau. Apa dia? Badan dia tak hancur sampai bila-bila. Tujuannya apa?
litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi pengiktibaran, pengajaran orang yang kebelakangan. Apa maksud? Oh, orang yang kemudian seperti kita ni tengok jasad Firaun, tengok macam ni orang lawan Allah Taala. Inilah kesan sebab hasil daripada orang menentang Allah, kufur kepada Allah, lawan Allah Taala, Allah Taala musnahkan dia, hancurkan dia. Di dunia dah dapat pengajaran bagi orang yang masih hidup. Di akhirat nanti azab neraka lebih pedih dan lebih dahsyat. Dan Allah Taala menyebut di penghujung ayat ini, wa inna katsiran minan nas, sesungguhnya kebanyakan daripada kalangan manusia, an ayatina, daripada ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami maknanya tanda-tanda kebesaran kami, la ghafilun, adalah lalai. Memang manusia ni lalai daripada peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Allah. Sebab tu kena ditazkirahkan selalu. Tazkirah yang paling berkesan adalah kita membaca Quran. Baca Quran selalu, itu tazkirah yang paling berkesan. Hari-hari kena baca Quran, fahami maknanya, tadabbur ayat-ayatnya. Okey, terus Nabi Musa AS bukan sahaja berdepan dengan Fir'aun dan bala tenteranya dalam usaha menyebarkan agama Islam dalam kalangan masyarakat Mesir. Bahkan bagi dia juga berdepan dengan kerenah masyarakat Bani Israel sendiri yang diselamatkan bagi dia daripada menjadi mangsa Fir'aun di Mesir. Akidah berbentuk penyembahan berhala yang diamalkan oleh masyarakat Mesir telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Bani Israel setelah mereka berjaya menyeberang Laut Merah dan selamat daripada cengkaman Fir'aun. Mereka meminta Nabi Musa AS membina patung untuk mereka sebagaimana masyarakat Mesir menyembah patung. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa atau ala qaumi yaqubuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun." Maksudnya, dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah. Lalu mereka sampai kepada suatu kaum yang sedang menyembah berhala-berhalanya. Melihatkan yang demikian, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami suatu Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan." Jadi bila mereka Bani Israel ni, Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada buruan Firaun, lepas ke daratan, tengok orang tu semua berhala. Semua berhala, semua tokong. Lalu mereka kata, wahai Nabi Musa, buatlah tokong sebagaimana mereka buat tu. Kami pun nak sembah juga. Mereka buat tokong, buat Tuhan, buatlah Tuhan untuk kami. Jadi bila kita dah baca ayat-ayat Quran yang terlalu banyak, bila kita buat, dia dah tak jadi Tuhan. Sifat Tuhan adalah menjadikan, menciptakan. Allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuhan itu bersifat membuat kamu dan juga golongan yang terdahulu sebelum kamu. Jadi Bani Israel kata, buatlah Tuhan untuk kami sebagaimana mereka buat. Jadi dah tak jadi Tuhan lah. Dipanggil, kalau nak sebut Tuhan pun ilah pun ilahul batil. Tuhan yang salah. Mereka kata, buatlah Tuhan sebagaimana mereka buat Tuhan untuk disembah. Okey, terus Nabi Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil." Maknanya jahil lah. Tuhan bukan boleh buat, dia yang buat orang. Okey, terus Sesungguhnya mereka penyembahan-penyembahan berhala itu akan dihancurkan apa yang mereka berada di dalamnya dari perbuatan syirik, dan tetaplah salahnya apa yang mereka kerjakan itu. Jadinya bukan sahaja Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang yang menyembah, maka yang disembah juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waquduhan nasu wal hijarah. Neraka-neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan apa yang disembah oleh manusia. Neraka itu bahan bakarnya, macam kita kata kita nak bakar apa? Nak bakar ikan, ayam. Bahan bakarnya arang, kayu. Jadi nak bakar penghuni-penghuni neraka yang lawan Allah, yang kufur Allah, yang tidak mematuhi perintah Allah, bahan bakarnya adalah manusia yang kafir dan juga batu bahala yang disembah oleh manusia. Itulah menjadi bahan bakar untuk membakar penghuni-penghuni neraka. Okey, terus Selain itu, Nabi Musa AS juga berdepan dengan kerenah yang ditunjukkan oleh Musa As-Samiri
dan telah mengajak masyarakat Bani Israel menyembah patung anak lembu sepeninggalan Nabi Musa AS kerana bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tur Sina. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim idla jasadan lahu huwa alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin." Maksudnya, dan kaum Nabi Musa sesudah ia pergi ke Gunung Tur Sina, mereka membuat dari barang-barang emas perhiasan mereka patung anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Allah berfirman, tidakkah mereka memikirkan bahawa patung itu tidak dapat berkata-kata dengan mereka dan tidak dapat juga menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya berhala yang disembah, dan sememangnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Jadi setelah peninggalan Nabi Musa AS, Nabi Musa tinggalkan mereka buat seketika, buat sementara waktu, pergi ke Bukit Tur Sina. Untuk apa? Bermunajat kepada Allah. Tujuan munajat untuk apa? Mereka nak minta Taurat. Sebab Bani Israel kata, kami tak akan beriman, kami tak akan percaya sehinggalah kamu datangkan sebuah kitab yang menjadi pedoman, yang menjadi ikutan, yang menjadi rojokan kami. Nabi Musa pun tak apalah, pergilah ke Bukit Bersuna berdoa munajat kepada Allah. Sepeninggalan Nabi Musa AS selama lebih kurang 40 hari 40 malam, mereka buat sapi pula. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim. Buat sapi daripada bahannya adalah daripada emas. Ejlan, yang berbentuk ejel. Ejel ni apa dia? Anak lembu ataupun anak sapi. Jasadan yang berjasad, buat bertubuh berjasad. Lahu khuwarun, ada suara pula. Hebat, boleh menangis, boleh bercakap-cakap. Dahsyat macam mana teknologi, perkembangan ilmu, kemampuan, kehebatan mereka pada masa itu. Buat sapi bentuk anak lembu daripada emas yang bersuara. Lalu hari-harilah mereka sembah. Selama berapa hari tadi? 40 hari 40 malam. Sebab tu sebahagian daripada orang Yahudi menganggap kami ni tak masuk neraka. Yahudi Nasrani, ahli kitab kan, Bani Israel. Sebahagian daripada mereka menganggap mereka tak akan masuk syurga, tak akan masuk neraka sekali-kali. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tak masuk syurga melainkan Yahudi dan Nasrani. Sebab apa? Nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kami adalah kekasih anak-anak Allah dan juga kekasih-kekasih Allah. Anggapan sebahagian mereka tak masuk neraka, hanya masuk syurga. Yang masuk syurga adalah Yahudi dan Nasrani. Okey, satu golongan. Satu golongan pula, kalau masuk neraka pun hanya ayyaman ma'dudah, beberapa hari. Golongan yang kedua kata, masuk neraka ini 7 hari 7 malam sahaja. Lepas tu dibebaskan, dimasukkan dalam syurga. Golongan yang ketiga kata, masuk neraka 40 hari 40 malam. Sempena kesesatan mereka sepeninggalan Nabi Musa AS pergi ke Bukit Tur Sina bermunajat kepada Allah. Paling lama pun 40 hari je kami masuk neraka. Lepas tu kami bebas balik. Lalu sebab tu Allah Ta'ala tanya, adakah kamu berjanji dengan Allah Ta'ala macam tu? Adakah kamu janji dengan Allah Ta'ala masuk neraka ini hanya 40 hari 40 malam? Jadi sebenarnya mereka ini apabila Yahudi ini bersifat dengan kafir, pegangan mereka terkeluar daripada Islam, kharaja minal millah, mereka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Jadi apabila mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam pergi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka buat sapi. Bila mereka buat sapi itu daripada emas tadi, lalu mereka mengelilingi sapi tersebut. Mengelilingi sapi tersebut sambil memuji dan memuja sapi. Lalu di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, bila ditanya su'ilal Imam Abu Bakrin At-Turtushi rahimahullahu taala,
Bagaimana pendapat dia tentang golongan sufi? Ma yaqulu sayyiduna al-faqihu fil mazhabis sufiyah. Orang tanya dia, kan orang sufi ni bila dia berzikir, berselawat, dia suka apa dia? Pegang tongkat kan? Di antara mereka, daripada kalangan mereka, sebahagian daripada mereka berzikir di dalam keadaan menggerakkan badan, melompat, menari dan sebagainya. Jadi Imam Qurtubi dia menakarkan pendapat Abu Bakar Al-Turtushi. Dia kata wa mislu wa fi misli hadzal nahwihi al-jawabu. Bila orang tanya dia, maka kedudukan golongan sufi ni macam mana? Gambaran kepada orang sufi ni kita sebut tadi apa dia? Orang yang macam suka buat halaqah zikir, selawat dan menggunakan tongkat. Sekarang ni dia guna apa? Ada yang tongkat, ada yang kain serban, hayun-hayun kain serban dalam majlis tu kan. Dia kata al-jawabu yarhamukallahu mazhabus sufiyah bitalatun wa juhalatun wa dalalatun. Mazhab sufi ni dia kata adalah golongan yang batil, sia-sia, jahil lagi sesat. Wa mal islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulih. Tidaklah Islam itu melainkan kitab Allah dan juga sunnah rasulnya. Islam bukan suatu andaian yang kita boleh reka sendiri dalam bentuk nak cipta ibadat, nak cipta zikir, selawat dan sebagainya. Tidak. Islam adalah Al-Quran dan juga hadis. Wa amma raqsu wat tawajudu fa awwalu man ahdatsahu ashabus Samiri. Adapun menari ni ketika berzikir, dia kata mula-mula dilakukan oleh sahabat-sahabat pengikut-pengikut Musa Samiri. Nabi Musa AS, zaman dia ada satu Musa Samiri. Hak tu yang kepala sesat tu, yang duk buat dia dengan geng dia buat sapi tadi. Buat sapi, dikelilingi sapi dia sambil menari. Adalah ucapan-ucapan memuja sapi tersebut. Lalu dia kata yang telah mereka akannya menari ini adalah Musa Samiri. Lamma takhadha lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Ketika mereka menjadikan anak sapi itu berjasad, mereka buat anak sapi itu ada jasad, lahu khuwarun, ada suara. Qamu yarqusuna hawalaihi wa yatawajaduna fahuwa dinul kuffari wa ubadul ajli. Dia kata mereka menari di sekelilingnya. Ini adalah agama kafir dan penyembah-penyembah sapi. Wa ammal qadibu, adapun tongkat, fa'alu walumat man ittakhadhahu zanadiqatu liyashghilu bihil muslimina an kitabillahi ta'ala. Adapun dia kata tongkat itu, orang yang mula-mula melakukannya adalah zanadik. Zanadiqah ni apa dia? Orang yang telah jadi sesat, jadi murtad, zindik. Jamak dia zanadiqah. Untuk menyebutkan orang Islam daripada kitab Allah. Jadi nak palingkan orang daripada kitab Allah Ta'ala ni buat zikir, menari, lepas tu pegang tongkat, duk berkumpul ramai-ramai ni, buat satu majlis. Adapun di zaman Rasulullah, mereka buat duduk dalam majlis juga, tetapi secara kebuntulan, bukan dikumpulkan. Itu dia kata zanadiqah. Itu yang mula-mula melakukan perbuatan ini untuk menyebutkan orang Islam daripada kitab Allah. Wa inna ma kana yajlisun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma kana yajlisun nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi. Hanya saja ataupun sesungguhnya adalah Nabi SAW, dia duduk bersama dengan para sahabatnya, ka'annama ala ru'usihim at-tayru, seolah-olahnya ada di atas kepala mereka itu burung, minal waqar, maknanya daripada tenang. Nabi dan para sahabat bila berzikir macam burung duduk atas kepala. Bila burung duduk atas kepala macam mana? Kalau ngeling kuat, burung tu akan buat apa yang akan berlaku? Burung akan terbang, lari. Ni burung seolah-olah kalau ada burung atas kepala, burung tak lari, tak terbang. Sebab apa? Mereka tidak banyak menggoyangkan kepala. Itu keadaan suasana yang berlaku di zaman Nabi ketika mereka berzikir. Fayambaghi lil sultani wa nawabihi an yamna'ahum minal huduri fil masajidi wa ghairiha. Sepatutnya bagi pemerintah, sultan dan juga timbalannya. Maknanya sultan ni pemerintah lah, Perdana Menteri ataupun timbalannya. Melarang mereka hadir ke masjid-masjid dan juga selainnya. Kumpulan ni, dalam tafsir Qurtubi kata pemerintah kena larang datang ke masjid.
kalau duk berzikir, menari, berselawat dalam keadaan menari, berkompang ni, pemerintah kena halang masuk masjid. Sebab mereka seolah-olah nak bawa satu agama baru, agama yang lain daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nak memalingkan, nak menjauhkan orang Islam daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Sebab dalam kitab Allah, Quran tak suruh buat macam tu. Dalam sunnah Nabi tak suruh buat macam tu. Wala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir ayahdura ma'ahum. Tidak boleh mana-mana orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berserta dengan mereka. Jangan duk join ya. Jangan duk join sekali. Jangan hadir bersama dengan mereka. Marilah syekh daripada Yaman ke, keturunan Rasulullah yang ke-38 ke, 48 ke, 58 ke. Tak kira. Kalau buat macam ni tak boleh hadir. Kalau buat cara macam ni tak boleh hadir. Walaupun dibawa itu keturunan Nabi, dikatakan keturunan Nabi. Kalau buat lari daripada Nabi tak boleh hadir. Tak boleh berserta. Dia kata tak boleh ikut. Ayahdura ma'hum wa yu'inahum ala batilihim. Tak boleh tolong mereka di atas kebatilan mereka. Tindakan mereka, pegangan mereka, perbuatan mereka adalah batil, salah, sia-sia. Hadza mazhabu Malik wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad bin al-Hanbal wa ghairihim min al-a'immatil muslimin wa billahi taufiq. Inilah pendirian pegangan Imam Malik, Abi Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan selain daripada mereka daripada ulama-ulama Islam. Ini pendirian 4 mazhab. Dan ulama Islam kata pemerintah jangan benarkan mereka masuk. Dan orang lain jangan terlibat, jangan menyokong. Sekarang ni bebas bebas nak buat di mana-mana pun. Itu jadi orang nampak seolah-olah hak tak buat tu jadi salah, hak buat tu lah itu sunnah, sedangkan yang tu lari daripada sunnah. Nampak islamik lah, nampak macam hebat, nak bawa supaya berselawat, berzikir, tapi cara pelaksanaannya tak betul, salah. Jadi malam ni mungkin ada orang cok Wahabi pula. Kalau itu Imam Qurtubi Wahabi. Imam Qurtubi menakarkan pendapat ulama Islam pun hak ulama tu juga adalah Wahabi. Jadi Imam Syafi'i Wahabi, Maliki, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah Wahabi. Sebab mereka larang join dengan Pok Sofi ni. Imam Mazhab larang join dengan Pok Sofi. Ingat-ingat. Sebab tu Ustaz Ali Hasan pernah sebut. Saya ulang perkataan ni, saya kena cop. Perkataan yang disebut oleh Ustaz Ali Hasan. Bahaya. Orang nampak macam Islam. Jadi Islam tu macam mana? Kalau begitu, Islam itu apa yang diamalkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Islam yang diamalkan oleh Rasulullah dan disambut oleh para sahabat adalah Islam yang lengkap, yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Okey, terus. Masyarakat Nabi Isa alaihissalam. Masyarakat Bani Israel berpegang dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi lama-kelamaan mereka mula meninggalkan petunjuk Allah, bahkan memilih hukum Allah mengikut selera mereka sendiri. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi Isa alaihissalam kepada mereka untuk membetulkan penyelewengan tersebut dengan mewahyukan syariat baru. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, فَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. Maksudnya, dan juga aku datang kepada kamu ialah untuk mengesahkan kebenaran kitab Taurat yang diturunkan dahulu daripadaku, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian dari perkara-perkara yang telah diharamkan kepada kamu. Dan juga aku datang kepada kamu dengan membawa satu mukjizat dari Tuhan kamu. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Oleh itu beribadatlah kamu kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Nabi Isa alaihissalam berdepan dengan keingkaran dan kesombongan orang-orang Yahudi, ahli-ahli agama Kristen, penulis-penulis hukum, khatib dan penunggu-penunggu rumah ibadah.
segala putar kulit mereka didedahkan oleh Nabi Isa AS dan mereka diajak kembali ke jalan Allah yang sebenar. Walau bagaimanapun golongan yang menyeleweng itu merasakan dakwah Nabi Isa AS mengancam kedudukan mereka, oleh kerana itu mereka mengambil keputusan untuk membunuh Nabi Isa AS, tetapi tipu daya mereka gagal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Maksudnya, dan orang-orang Yahudi yang kafir itu pun merancangkan tipu daya hendak membunuh Nabi Isa, dan Allah pula membalas tipu daya mereka. Jadi kita dah sebut salah satu daripada sifat Allah ada sifat apa? Tengok banyak beberapa ayat dah kita baca sebelum ni membuktikan Allah Ta'ala memiliki sifat tipu daya. Okey, terus. Dan ingatlah Allah sebijak-bijak yang membalas dan menggagalkan segala jenis tipu daya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min 'ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilaih wa kana Allah 'azizan hakima. Maksudnya, dan juga disebabkan dakwaan mereka dengan mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibn Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya di kayu palang salib, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak, ragu-ragu tentang menentukan pembunuhannya. Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Nabi Isa alaihissalam sekarang ni berada di mana? Bolehkah kita terima Nabi Isa berada di langit? Boleh terima tak? Boleh terima Nabi Isa berada di langit? Boleh Tapi kenapa tak boleh terima Allah Ta'ala juga berada di langit? Sebab barrafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya. Kenapa Allah Ta'ala tak boleh terima berada di langit? Nabi Isa boleh terima pula. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni diangkat Nabi Isa kepadanya. Tu tengok berapa bukti ayat Quran menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di langit. Okey, terus. Masyarakat Arab dan lain-lain. Semenanjung tanah Arab dahulunya mengenai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah berlalu masa, mereka menjadi sesat lalu menyembah berhala yang dipahat dan diukir oleh tangan mereka sendiri. Orang yang pertama membawa berhala ke Mekah ialah Amr bin Luhai daripada bumi Jordan. Daripada situ berhala mulai dipuja dan dipuji, dan diletakkan berbagai-bagai kepercayaan mengatasi kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Walaupun tiap-tiap tahun mereka mengerjakan ibadah haji yang disunnahkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS, tetapi mereka telah melampau agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS itu. Jadi dia sudut hukum fiqahnya mereka ikut Nabi Ibrahim buat haji, buat umrah korban ikut. Tapi dia sudut akidah mereka telah terpesong daripada bawaan Nabi Ibrahim. Terus banyak muncul berhala di tanah Arab dan dalam kalangan kabilah yang menghuni di bumi tersebut. Malah lebih teruk daripada itu, berhala-berhala diletakkan hampir di setiap rumah. Dalam kalangan ratusan berhala yang wujud di tanah Arab, yang paling masyhur sekali ialah berhala Manat, iaitu berhala yang paling lama antara berhala-berhala yang menjadi sembahan dan pujaan masyarakat Arab. Ia terletak di pantai Laut Merah. Orang Arab memuji berhala ini dan meletakkan sembelihan korban di sekelilingnya. Sebab itu salah satu binatang yang tak boleh dimakan apa dia? Disembelih bukan menyebut nama Allah. Okey, terus. Mereka juga memberikan hadiah kepadanya.
Berhala ini merupakan berhala yang paling dihormati oleh masyarakat Aus dan Khazraj. Sehingga mereka mencukur kepala untuk melakukan tahlul dalam ibadah haji di sisi berhala tersebut. Selain Manat ialah Al-Lata. Berhala ini terletak di Taif dan dijaga oleh masyarakat Bani Thaqif. Orang-orang Arab Quraisy dan kabilah Arab yang lain sangat memuliakan berhala ini. Sebaik sahaja kota Mekah dibuka oleh tentera Islam, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Sufyan bin Harb menghancurkannya. Berhala Al-Uzza pula terletak di jalan ke arah negeri Iraq. Berhala ini paling dimuliakan oleh orang-orang Arab Quraisy. Mereka selalu menziarahi dan mengadakan sembelihan korban di situ. Mereka juga menamakan anak dengan namanya, bahkan bersumpah dan menyebut namanya ketika melakukan tawaf di Baitullah. Masyarakat yang menjaganya ialah masyarakat Bani Salim. Selepas pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan Khalid bin Walid supaya membinasakannya. Ketiga-tiga berhala di atas dianggap sebagai anak-anak perempuan Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala menolak pembohongan mereka dengan firman-Nya, "Afara'aytumul Lata wal 'Uzza wa Manata as-salisata al-ukhra, alakumuz dzakaru wa lahul untha, tilka idzan qismatun dhiza, in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus, walaqad ja'ahum min rabbihimul huda." Maksudnya, setelah kamu wahai kaum musyrik Mekah mendengar keterangan yang membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah, maka adalah kamu nampak bahawa Al-Lata dan Al-Uzza serta Manat yang ketiga yang bertaraf rendah lagi ini itu layak disembah dan dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah. Patutkah kamu membahagi untuk diri kamu sendiri anak lelaki yang kamu sukai, dan untuk Allah anak perempuan yang kamu benci? Pembahagian yang demikian sudah tentu suatu pembahagian yang tidak adil. Benda-benda yang kamu sembah itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan datuk nenek kamu menamakannya. Allah sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Mereka yang berbuat demikian tidak menurut melainkan sangkaan-sangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Padahal demi sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Di samping itu, banyak lagi berhala lain yang disembah dan dipuja oleh mereka dan diletakkan berbagai-bagai nama. Mereka kadang-kadang tidak beriman secara mendalam dengan berhala-berhala itu. Ada yang menganggap ia sebagai anak-anak Allah, dan ada juga yang menganggap ia sebagai perantaraan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 3 surah Az-Zumar sebelum ini. Mereka juga menjadikan berhala tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala.